Buletin Didik 19 Mei bersama saya Charles Mohan, salam sejahtera. Kerajaan mengumumkan peruntukan tambahan dan mempercepatkan proses baik pulih asrama lelaki Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Datuk Haji Abu Hassan Sail di Rembau Negeri Sembilan yang terbakar Julai tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan sebelum ini yang diluluskan hampir RM3 juta dengan penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan kepada RM3.89 juta. Saya difahamkan bahawa kelulusan diberikan sekitar hampir 3 juta, tapi untuk dengan melihat keadaan asrama dan bumbung dan surau tentunya tidak mencukupi, dan saya akan minta bisa bincang dengan pengarah DKR supaya dapat, dan Kementerian Kewangan akan memberikan kelulusan khas supaya dipercepatkan. Beliau berkata demikian ketika berucap selepas melawat sekolah itu siang tadi. Terdahulu, Datuk Seri Anwar turut meninjau keadaan pasca insiden kebakaran tingkat 3 asrama berkenaan. Turut hadir Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Hassan dan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Kita lihat umpamanya, sekolah ini tidak daif, tetapi tidak dari segi prasarananya, tidak tentunya sangat sederhana. Kalau tengok asrama itu, kesesakan itu luar biasa. Kemudahan-kemudahan agak minima. Tetapi masih mampu kerana komitmen dan dedikasi tenaga pengajar dan disiplin anak-anak dapat masih mengangkat martabat sehingga jadi satu sekolah cemerlang. Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan tambahan lain berjumlah RM310,000 untuk membaik pulih beberapa fasiliti di sekolah berkenaan. Teruja namun gementar. Itu reaksi murid Sekolah Kebangsaan Tambun Tulang di Arau Perlis yang berpeluang merasai pengalaman mengundi walaupun belum mencapai usia 18 tahun. Konsep demokrasi itu diperkenalkan sempena pilihan raya sekolah bagi mengundi calon kegemaran mereka untuk diangkat sebagai ketua murid. Proses pengundian bermula pada 9 pagi di Dewan Terbuka Sekolah. Dengan bantuan Akademi Pilihan Raya dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Perlis, prosesnya berjalan lancar dan mendapat sambutan menggalakkan daripada murid untuk keluar melakukan pengundian. Ini merupakan kali ketiga penganjurannya sejak 2021, namun menariknya tahun ini ia diadakan seperti pilihan raya sebenar. Saya rasa seronok sebab ni pertama kali undi macam ni. Kalau tidak undi macam tanda raid tak ada celup-celup macam orang besar. Rasa macam teruja macam tu. Sebab dapat mengundi siapa yang menjadi ketua pengawas. Untuk pilih ketua pelajar. Jadi adik dah pilih yang terbaik lah. Ya. Yang boleh buat lecture. Pengarah projek yang juga guru bahasa Inggeris sekolah, Zatushi Shamam Naim berkata 6 calon yang bertanding telah memulakan kempen sejak 2 minggu lalu. Tak ubah seperti situasi pilihan raya sebenar, kempen diadakan secara bersemuka dan calon ketua murid turut memperjuangkan manifesto masing-masing. Kita buat benda ni supaya murid-murid tu sendiri terlibat dalam proses tu. Kalau sebelum ni yang biasanya cikgu je terus appoint siapa yang kita orang nampak berkaliber terus jadi ketua murid. Tapi kali ni diorang kena usaha untuk untuk dapatkan jawatan tu. So feel sikit lah. Menurut pengarah Akademi Pilihan Raya Hasanul Ishraf Naim, seramai 217 murid tahap 2 terlibat dalam proses pengundian. 20 murid yang diberi kursus pendidikan mengundi dilantik sebagai petugas pilihan raya. Basically Akademi Pilihan Raya kita sangat-sangat encourage untuk pihak sekolah buat proses pengundian ini mirip kepada proses pengundian sebenar. Walaupun dia orang sekolah rendah, tapi ini adalah pendedahan awal. So bila masa nanti dia orang dah umur 18 tahun dah layak untuk menjadi seorang pengundi yang sebenar, so dia orang dah tahu dah apa nak buat. Ini pendedahan awal sebab kalau budak-budak sekolah rendah kita nak expect dia duduk dengar ceramah 2 jam 3 jam pasal pilihan raya, pasal proses pengundian, payahlah. So kita bagi dia experience seolah-olah proses sebenar pengundian ini supaya knowledge awal itu dapat pada mereka. Melalui pilihan raya itu, Mirzal Rizkin Muhammad Riza diangkat sebagai ketua murid manakala Wafa Tasnim Muhammad Bahij sebagai penolong ketua murid.
Selepas 33 tahun menabur bakti sebagai guru pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Astana Kuantan, Syabaria Muhammad Zakwan meninggalkan dunia pendidikan apabila bersara mulai esok. Sebagai mengenang jasa beliau, pelbagai acara dianjurkan guru dan pelajar pada hari terakhir beliau berkhidmat, termasuklah diarah dari sekolah ke rumah dengan kereta unik. Acara kemuncak memotong pulut kuning sempena ulang tahun kelahirannya yang ke-58. Suasana ceria bertukar hiba sebaik guru-guru menyanyikan lagu Pelangi Petang mengiringi Syabaria meninggalkan majlis. Pesan Syabaria, semua guru perlu menggalas tugas dan amanah dengan penuh keikhlasan mendidik anak bangsa. Jadilah pendidik dengan jiwa, dengan jiwa, dengan jiwa. Bila kita ada jiwa, kita akan mengajar dengan hati kita. Kita tidak akan ada pilih kasih dengan anak. Bawalah dengan jiwa kita mendidik anak bangsa kerana mereka ini boleh berjaya dunia dan akhirat. Dan saya sepanjang 33 tahun berkhidmat, saya berbangga menjadi seorang guru. Beliau kemudian dibawa menaiki kereta antik retro klasik British keluaran 1950 untuk dihantar pulang ke rumahnya. Wanita ini pernah berkhidmat di beberapa sekolah di Pahang dan antara tokoh guru di Segani. Pernah meraih pelbagai anugerah dan beliau berjaya menjulang nama sekolah diterajui dalam pelbagai acara di peringkat negeri dan kebangsaan. Kesibukan tugas tidak menghalang Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq merayakan warga Kementerian Pendidikan KPM melalui penganjuran Majlis Sambutan Aidilfitri. Majlis Jalinan Mesra KPM itu turut dihadiri Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hu Ying, Ketua Setiausaha KPM Datuk Nik Nasaruddin Muhammad Zawawi dan Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Pakaruddin Ghazali. Kira-kira 4,000 jemputan hadir terdiri daripada Wakil Jabatan Pendidikan Negeri, Wakil Sekolah sekitar Putrajaya serta rakan media. Majlis bertujuan mengukuhkan semangat ukhuwah, persaudaraan dan perpaduan dalam kalangan warga KPM. Melalui majlis yang sama, Fadlina berkesempatan menyampaikan sumbangan duit raya kepada 200 murid asnaf wilayah persekutuan. Pada kesempatan itu juga, Fadlina beramah mesra dengan semua jemputan sebelum bergegas untuk menjalankan tugas di Negeri Sembilan. Majlis turut dikejutkan dengan kehadiran penyanyi tersohor Datuk Siti Nurhaliza yang berkesempatan menyumbang sebuah lagu. Bersua kembali, 13 Majlis Perwakilan Pelajar MPP di semua kampus Universiti Teknologi Mara UiTM seluruh negara menerima peruntukan RM10,000. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan peruntukan itu bertujuan memudahkan MPP berinteraksi dengan mahasiswa serta menjalankan aktiviti bermanfaat. Untuk pertengahan tahun ini, saya berikan RM10,000 setiap sebuah MPP. Dan saya minta mereka beraktiviti ikut garis panduan dan pada akhir tahun ini insya-Allah kalau mereka membelanjakan mengikut garis panduan yang diberikan, saya akan isytiharkan untuk tambah RM10,000 lagi. Berhubung garis panduan ditetapkan, beliau menegaskan ia bertujuan menangani masalah dalam kalangan mahasiswa, terutama daripada keluarga kurang berkemampuan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Riang Raya MPP UiTM bersama Timbalan Perdana Menteri di UiTM Puncak Alam. Majlis Amanah Rakyat Mara memberi keutamaan untuk menambah baik infrastruktur di 55 Maktab Rendah Sains Mara MRSM seluruh negara. Pengurusi Mara Dato' Ashraf Wajdi Dusuki berkata ketika ini tiada cadangan untuk memperkenalkan MRSM berbayar. Katanya cadangan mewujudkan MRSM berbayar sebelum ini adalah khusus untuk golongan elit berpendapatan tinggi yang boleh diuruskan kumpulan Mara Corporation Mara Corp. Cadangan itu jelas Dato' Ashraf adalah hasil pandangan yang diperoleh daripada ramai pihak.
Beliau ditemui pada program Hari Mara Bersama Rakyat dan Jelajah Pendidikan Luar Bandar di Shah Alam. Program ini merupakan saluran informasi yang dibawakan terus kepada rakyat berkaitan fungsi Mara di bawah sektor kehusawanan pendidikan dan pelaburan. Mara masih lagi memberi fokus kepada mengekalkan polisi 60% dalam kalangan B40 di semua MRSM seluruh negara. Ia bagi memastikan golongan itu tidak berasa terasing dalam kalangan mereka dari kumpulan M40 dan T20. Rakyat Malaysia digalakkan mengamalkan konsep tabayun atau menyimak setiap maklumat diterima bagi mendapatkan sumber yang benar dan sahih. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, konsep sedemikian penting agar segala maklumat yang diterima tidak dipercayai sewenang-wenangnya. Tabayun yang juga perkataan dari bahasa Arab bermaksud menyimak asas kebenaran sesuatu maklumat. Dalam keadaan sekarang, yang penting untuk ditegaskan ialah kita mesti selalu semak maklumat yang kita terima sebelum kita sampaikan kepada orang lain, ataupun jangan kita percaya bulat-bulat. Gunakan sedikit ruang untuk meneliti, menilai maklumat yang disampaikan. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program Jom Membaca 10 Minit bagi memupuk semangat suka membaca dalam setiap lapisan masyarakat. Ia sempena Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia yang disambut setiap 23 April setiap tahun. Sementara itu, pelajar yang ditemui yakin dengan sikap suka membaca mampu menangkis sisi malas generasi muda yang kini hanya mahu bermain permainan video semata-mata. Instead of playing game, so saya cari baca buku lah. And it's more fun sebab sebab imagination saya dia luas lah. So saya boleh contoh saya buat baca satu passage lah kan. So saya boleh imagine apa yang jadi dalam passage tu dalam minda saya lah. Mereka turut percaya dengan memupuk amalan berkenaan sejak dari kecil, ia menjadi ruang untuk individu berimajinasi dan berfikir di luar kotak. Dia membaca buku tu dia ada macam rasa yang lain lah. Dia ada sensasi yang berbeza dengan main game apa semua tu. Jadi macam membaca buku tu kita boleh berimajinasi. Sempena program Jom Baca juga, Perpustakaan Negara turut memperkenalkan satu lagi program dikenali Bedah Buku. Program bertujuan berkongsi bahan bacaan kepada orang ramai bagi melahirkan masyarakat berilmu. Peranan dan suara wanita perlu diberi ruang dalam membuat keputusan berkaitan mitigasi iklim. Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bertitah, ia berikutan golongan itu dilihat tidak sentiasa dibabitkan bagi usaha mendepani krisis berkenaan. Titah baginda adalah penting untuk memastikan bahawa suara wanita didengar dan mereka terlibat dalam semua peringkat membuat keputusan, terutama dari peringkat perancangan hingga pelaksanaan. It's important to ensure that women have access to healthcare, including reproductive healthcare, and that their health needs are taken into account in climate change adaptation and mitigation efforts. By addressing the gender-specific impacts of all climate change, we can create a more equitable and sustainable future for all. Baginda bertitah ketika ucap tama sempena Persidangan Persatuan Wanita Desa Sedunia ACWW ke-30 di Putrajaya siang tadi. Turut berangkat sama yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Persidangan ACWW ke-30 dijadualkan berlangsung sehingga 25 Mei depan dan disertai kira-kira 500 ahlinya dari seluruh dunia. Bersua kembali, bagi memastikan kelancaran operasi Haji 2023, seramai 670 petugas haji akan digerakkan ke Arab Saudi oleh tabung haji TH bermula 14 Mei lalu. Mereka termasuklah 3 tukang masak yang akan menjadi tulang belakang petugas-petugas haji di 3 lokasi utama, Madinah, Jeddah dan terutamanya di Makkah. Kami berkhidmat untuk memberi makanan kepada semua petugas supaya mereka terubat rasa rindu kepada kampung halaman. Jadi dia tidak rasa sedihlah berjauhan dengan keluarga sambil berkhidmat. Menurut Zamran lagi, mereka memulakan tugas awal jam 3 pagi sehingga waktu maghrib dengan dibantu oleh beberapa kaki tangan lain.
Menu yang disediakan semestinya masakan bercita rasa tanah air, termasuklah sambal belacan. Berpengalaman lebih 14 tahun menyediakan juadah buat petugas di Tanah Suci, Zamran berkata bahan-bahan kering untuk masakan kebanyakannya dibawa dari Malaysia, manakala bahan segar pula mudah didapati di pasar-pasar besar di Mekah. Tambahnya, apabila menjelang waktu puncak ibadah haji, pasukan tukang masak ini akan turut dibantu oleh pasukan tukang masak dari Jeddah dan Madinah bagi menangani pertambahan bilangan petugas di Mekah. Dari pantai hingga ke tapak pelupusan sampah, seorang artis Bahrain menggabungkan minatnya terhadap seni dan kemahuan memelihara alam sekitar. Ali Najib mengumpul kayu terbuang dan mengubahnya menjadi perabot di bengkel kecil miliknya di Manama. Sejak kecil sudah menjadi kebiasaan Ali untuk menghabiskan masa di bengkel pertukangan datuknya. Di situ dia mempelajari kraft dan kemudian menjadikannya sebagai profesion. Ali berdedikasi untuk mengitar semula kayu terbuang menjadi bahan berguna seperti pemegang lilin, arcah kayu sebagai hiasan rumah serta perabot lain. Menurut Ali, ia merupakan sumbangan kecil terhadap alam sekitar daripada berlakunya pembaziran bahan terbuang. Dia juga berharap bahawa generasi seterusnya dapat meneruskan projek mulia itu. Part of me feel like this is a soul. The tree is a soul. So once you cut it, it loses its life. So I'm trying to give it like another life. And instead of throwing it in the garbage, we're giving it another opportunity to be used. Okay, and just to do like a small contribution to the environment, like there is a huge wastage goes every day from us. So this is our small contribution, and I'm seeking like to educate people to do these kind of projects. So that effect will be like continue. Perabot yang sudah siap akan diderma atau dijual pada harga yang rendah. Sebuah kafe Barbie pop-up dibuka di New York, Amerika Syarikat khas untuk peminat anak patung itu. Mereka boleh meluangkan masa dalam dunia serba merah jambu sambil menikmati secawan teh bersama keluarga dan rakan. Kafe unik ini turut menawarkan pelbagai hidangan seperti burger, kek cawan, makaron dan sajian pencuci mulut berinspirasikan Barbie. Pengunjung juga boleh bergambar dengan kotak Barbie saiz sebenar dan membawa anak mereka bermain di ruangan yang disediakan. So the Malibu Barbie Cafe is a fully immersive bar and restaurant inspired by all things Barbie. We really wanted to bring the world of Barbie to life through all of your five senses: touch, smell, taste, everything, through the lens of Barbie, really celebrating summer and creating an environment that was both family friendly but fun for adults too. And I've loved Barbie since I was a little girl too. I've been a Barbie girl since I could like walk. So I'm so excited that you found this place, that my mother-in-law found this place, because we love it. I'm sharing it with her now. Well, she has a million careers. Her outfits are so cool, and I just love Barbie. Kafe ini dibuka 7 hari seminggu sehingga 15 September depan. Ia dijangka menerima 8,000 pengunjung setiap minggu. Sukan Badminton Piala Sudirman, keputusan semasa yang baru kami terima, Malaysia dalam kedudukan agak selesa apabila sedang mendahului Denmark 2-0. Malaysia di depan apabila beregu campuran Chen Tangji dan To Iwei menundukkan Matheus Christiansen, Alexandra Boje 15-21, 21-14, 21-7. Perlawanan kedua membabitkan jago negara Lee Zijia berdepan pemain nombor 1 dunia Victor Axelsen. Axelsen tiba-tiba menarik diri ketika kedudukan 4-4 dipercayai kerana tercedera. Selepas Zijia, perlawanan diteruskan antara perseorangan wanita Go Jinwei menentang Mia Blichfeld. Beregu lelaki Aaron Chia So Wei-ik berdepan Anders Skarup Rasmussen dan akan diakhiri dengan perlawanan beregu wanita Pelitan Tina Murlitharan berdepan Alexandra Boje dan Maiken Frugat. Pemenang akan berdepan Korea Selatan pada separuh akhir
Keputusan di peringkat suku akhir, Korea Selatan menundukkan Taiwan 3-1 dan satu lagi perlawanan Jepun turut mengesahkan tempat ke separuh akhir apabila mengetepikan Thailand 3-2. Sementara itu, China sedang berdepan Indonesia bagi penentuan tempat ke separuh akhir. Pencapaian terbaik Malaysia dalam saingan Piala Sudirman adalah mara sehingga separuh akhir pada edisi 2009 di Guangzhou, China dan 2021 di Vantaa, Finland. Bola sepak Liga Malaysia Liga Super hanya satu perlawanan berlangsung semalam. Negeri Sembilan naik tangga ke-6 Liga apabila menundukkan PDRM 2-1. PDRM kekal di tangga ke-10. Awal permainan saingan sudah mula sengit. Kedua-dua pasukan saling menguji kubu lawan mereka. 4 minit sebelum rehat baru kedudukan berubah. Hasil satu umpanan tepat, Syaril Fikri Mat Fauzi menggunakan kaki kirinya untuk menembak masuk gol pertama perlawanan. Awal separuh masa kedua masih Negeri Sembilan yang mendominasi asakan. PDRM semakin tertekan apabila tonggak hadapannya terus gagal menemui sentuhan gol. Semangat enggan mengalah PDRM akhirnya membuahkan hasil. Hasil gol oleh Amirul Bayi Yaakob, PDRM menyamakan kedudukan ketika waktu sebenar permainan tinggal beberapa saat akan berakhir. Waktu kecederaan berpunca satu sepakan percuma dan susulan daripada percubaan voley oleh A. Sylvan, kedudukan berubah lagi. Negeri Sembilan menang 2-1. Skuad bola sepak bawah 23 Indonesia yang memenangi pingat emas Sukan C 2023 disambut bawira sekembali mereka ke tanah air. Indonesia juara selepas mengalahkan Thailand 5-2 dan adalah pingat emas pertama dimenangi mereka dalam sukan bola sepak sejak tahun 1991. Ribuan penduduk Indonesia mengerumuni bas terbuka yang membawa barisan pemain Indonesia di Jakarta. Dalam perlawanan akhir itu, pergaduhan tercetus hingga menyebabkan 4 pemain dilayangkan kad merah. Ia juga kejayaan pertama skuad bola sepak Indonesia di peringkat antarabangsa selepas FIFA membatalkan kedudukannya sebagai penganjur Piala Dunia bawah 18 pada penghujung Mac lalu. Ia dipercayai susulan keengganan Gubernur Bali dan Jawa Barat menerima penyertaan Israel dalam kejohanan itu. Jago tenis dunia Rafael Nadal membayangkan mahu bersara selepas tahun 2024. Tambah Nadal, kegagalannya untuk kembali cergas sepenuhnya ekoran kecederaan pinggul yang dialaminya pada terbuka Australia Januari lalu menyebabkan beliau tidak akan bertanding pada terbuka Perancis yang dijadualkan hujung bulan ini. My ambition is to try to stop, to give myself an opportunity to enjoy next year. That probably going to be my last year in a professional tour. Nadal, 36 tahun, tidak pernah tercicir daripada menyertai terbuka Perancis sejak dia menjuarai kejohanan meja pertamanya di Paris pada tahun 2005 daripada keseluruhan 22 kejuaraan meja yang pernah dimenanginya. Menurut Nadal, kecergasannya kini masih belum mencapai tahap yang dikendakinya. Begitupun, beliau masih mahu beraksi pada peringkat tertinggi di tahun terakhir persaraannya nanti, termasuk dengan menyertai terbuka Perancis 2024. Gambaran bangkai kapal Titanic yang dilakukan buat kali pertama dalam bentuk 3D mengakhiri buletin D-Day. Pernah dilabel sebagai kapal terkuat di dunia, insiden ia karam pada pagi 15 April 1912 itu meragut 1,517 orang. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.